Okay, so ini adalah Perubatan Anggun, plan yang dibuat khas untuk wanita. So, plan ni adalah tujuannya untuk melengkapi dengan plan medical card. So, plan medical card adalah untuk bayarkan biaya hospital. Perubatan Anggun adalah untuk memberi manfaat seperti pampasan dan rewards untuk kita punya life achievement lah. Right? So, dia ada dua part, basic dengan rider. Rider ni kita tambahan lah. So, untuk Perubatan Anggun basic, dia ada 6 manfaat ni. Dan untuk mom care rider, dia akan fokus kepada penjagaan kehamilan, kesuburan dan penjagaan bayi. So take into consideration, dia punya basic sum cover is 50k. So ini adalah untuk calculation kita for the next slide lah. And untuk rider sum cover for mom care is 20k. Right. So basic plan dia ada hibah juga. So hibah ni dia boleh akan dapat kalau meninggal ataupun hilang upaya kekal akan dapat 100% daripada BSC, basic sum cover. So boleh tengok dekat atas yang kuning tu, basic sum cover kita adalah 50,000. Kiranya jika kalau ada polisi ni meninggal ataupun hilang upaya kekal, akan dapat 50,000 lah. Kemudian polisi tu akan tamat. Alright. Kemudian situasi yang kedua dia adalah ada manfaat untuk penyakit wanita. Manfaat penyakit wanita ni dia ada tiga kategori. Karsinoma in situ yang bermaksud maksudnya kanser di tahap yang antara yang terawal lah, ataupun kanser di situ, right? And then kanser wanita, payudara, uterus cervix, tube fallopian, ovary, uterus dan vulva. And then dia ada SLE. So jika kalau untuk karsinoma in situ dia dapat 50% daripada basic sum cover. Untuk kanser wanita dapat 100%. And then polisi akan tamat lah lepas dapat 100%. Dan juga untuk SLE dapat 100%. Untuk yang kedua, dia punya manfaat adalah dari segi penjagaan wanita. So untuk penjagaan wanita ni normally dia ada condition yang teruk. Normally selepas kita kena kanser, dia punya post effect dia kita boleh dapat pampasan juga. So kalau dah ada plan medical card dah cover untuk buat rawatan. So ini dia just bagi extra cash for you. Okay. Kemudian untuk penjagaan mental, this is the first in the market yang cover untuk penjagaan mental. Dia ada cover untuk 6 jenis gangguan mental ataupun depression and especially OCD. And kalau lepas bersalin, normally wanita akan alami postpartum depression. Okay. And ini you akan dapat 10% daripada BSC. So kalau BSC kita 50,000, 10% adalah 5,000. Di mana-mana yang paling rendah lah. Kalau kita punya basic sum cover kita 10,000, maksudnya 10% daripada BSC adalah 500. Okay. So ini kita boleh dapatkan consultation untuk psychiatrist. And then kita boleh claim. Dia lebih kepada claim. Kita pergi buat rawatan, consultation, kita boleh claim maksimum 5,000. Kemudian ini yang paling best. So manfaat peringkat hidup. So katakanlah sekarang ni you ada master ataupun belum lagi. Maksudnya on the way nak grad, dapat PhD, akan dapat 3% daripada BSc, daripada basic sum cover 50,000. Kemudian next you beli rumah. Lepas tu you pergi umrah pula, and then you berkahwin. And then dapat anak, melahirkan anak. So lepas lahirkan anak pun dapat juga. And then let's say ada situation yang dia tak boleh mengandung, so dia ambil anak angkat, pun kita akan bagi juga reward. And then dia akan bagi 9% daripada BSc kalau pasangan meninggal. Suami meninggal, kita yang dapat. And then finally untuk persaraan. Jadi saya akan tunjuk dia punya timeline untuk nampak lagi how can we get the rewards lah. Okay, so manfaat nilai matang kalau polisi tu dah tamat, and then kita pun tak meninggal ataupun tak claim 100%, kita akan dapat dalam bentuk nilai tunai lah. So tadi dah siap untuk basic plan. Ini adalah mom care rider additional yang kita boleh ambil juga. So especially dia fokus kepada kehamilan dengan penjagaan baby. So untuk penjagaan kehamilan, let's say ada complication, company akan bagi 100% daripada rider sum cover. Rider sum cover, tengok yang atas kuning tu is 20k. So you akan dapat 20k lah. So ini dia bagi cash, right? And then kalau baby tu ada penyakit congenital disease, dia akan bagi 100% juga. And then just boleh claim once. And then let's say ada wanita yang tak boleh untuk normal punya pregnancy, dia buat IVF ataupun IUI, ini
company akan bagi balik ataupun dibayar balik 40% daripada BSC ataupun 10,000, mana-mana yang lebih rendah. So you nak pergi buat rawatan untuk IVF, you boleh claim up to 10,000. Depends on your plan. So untuk IVF ni, untuk IVF ni kalau dekat government hospital is about 5,000, and kalau you pergi swasta pula dia dalam 10 to 20k lah. So at least this plan you ada some cash untuk bantu you pergi buat rawatan if needed. Alright. So untuk pemaafan penjangan kehamilan, dia ada all this yang penyakit yang cover, and untuk penjagaan baby ataupun congenital disease, these are the penyakit yang di cover juga, okay, yang you akan dapat pemafasan. Alright. So tempoh menunggu, alright, untuk tempoh menunggu kita tengok terus kepada kalau kematian pasangan is 6 bulan. Kalau persaraan dia bila masuk umur 55 baru you boleh consider as persaraan dan boleh claim. And untuk semua peristiwa macam macam salin, grad, itu adalah 1 tahun selepas polisi start. Alright. Dan untuk mum care which is IUI ataupun IVF tadi, itu lepas 18 kalau penjagaan kesuburan which is IVF is 18 bulan. Okay, untuk penjagaan baby 9 bulan. Maksudnya sebelum baby tu lahir kita dah kena ambil. Jangan baby tu dah lahir baru kita nak baby tu dah ada dalam kandungan baru kita nak ambil, dah terlambat lah, sebab dia ada waiting period dah lah. Right. So ini adalah contoh calculation untuk kita tengok kalau ambil basic dapat berapa, kalau ambil sekali dengan rider dapat berapa. Okay. So ni adalah satu contoh case scenario kalau ambil plan basic saja which is RM76. And ini saya quote untuk klien yang umur dia 29. Okay. So ini adalah contoh dia. Katakanlah dia umur 28. Alright, sorry. Umur dia 28. Dia kahwin, dia dapat 1,500. Okay. So untuk yang plan ni, dia adalah plan yang total lah, basic plus mum care. Boleh tengok kat atas tu. Dia ambil basic sum cover dia RM50,000. Rider sum cover untuk mum care RM20,000. So dia kahwin, dia dapat RM1,500. Lepas tu bila dia dah kahwin, dia mengandung, and then ada complication. Okay, bila complication dapat RM20,000. And then bila dia lahirkan anak tu, dia dapat juga reward RM1,500. Kemudian disebabkan baby yang lahir tu sumbing, and dia dapat RM20,000 lah. Okay. And then after umur 34 dia beli rumah, dapat juga RM1,500. And then let's say after umur 41 dia kena kasih rumah di situ, dapat RM25,000 under benefit manfaat penyakit wanita. And finally lepas dah kena karsinoma, dia kena end stage of cancer payudara lah. And then bila kena cancer ni, dia kena buat restructure balik dia punya the breast. So dia ada manfaat RM50,000 dan RM30,000. So total jumlah caruman dia which is 142 sebulan adalah jumlah caruman dia sampai umur 70 adalah RM54,000. Tetapi jumlah manfaat yang dia terima adalah RM149,000. Okay, so ini untuk plan yang total lah, basic plus mum care. Untuk plan basic saja sama, lebih kurang sama. Dapat RM1,500, kahwin, lahirkan anak, dapat RM1,500. Lepas tu dia buat postpartum depression. So dia pergi dapatkan consultation. And then bila dia kena karsinoma di situ, dia dapat RM25,000. And then dia pergi umrah ataupun haji, dapat RM1,500 juga. And finally dia kena cancer payudara, dapat RM50,000. Ini bulanan dia 76 saja. Okay. So jumlah caruman dia 37,000. And jumlah manfaat yang dia dapat adalah 84,500. Okay. So itu adalah Pru BSN Anggun.